Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Firdaus bin Rizwan, bernombor matrik T202111000739. Saya daripada Fakulti Muzik dan Seni Persembahan mengambil jurusan teater. Dan hari ini, buku yang ingin saya bedah adalah buku novel yang bertajuk Cougar, karya Shaz Johar. Okay. Kenapa buku ini ingin saya bedah hari ini? Ini adalah buku kegemaran saya dalam banyak-banyak novel. Ini penerbitannya adalah daripada penerbitan fiksi dan dikeluarkan pada tahun 2010. Penulisnya adalah Shaz Johar, seorang penulis yang berasal daripada Kuala Lumpur. Dan ilustrasi ini adalah ilustrasi yang dikeluarkan buat kali kedua sempena Pesta Buku Kuala Lumpur 2020, kerana ilustrasi yang lamanya adalah lain. Ini adalah keluaran yang kedua. Jadi ini adalah novel yang bergenre romantis dan drama. Ada romantisnya, ada dramanya. Secara keseluruhannya, Cougar adalah buku untuk pembaca matang, which is dia adalah 18 tahun ke atas. Dan kita mulakan daripada pembentukan awal lah. Pembentukan awal iaitu pertama sekalinya watak. Di dalam buku Cougar ini mempunyai 5 orang watak, iaitu Kisha, watak utama, Azril, Suraya, Abang Mike, Razif dan juga Yusri. Jika kita lihat di sini hanya mempunyai 2 wanita, lebih ramai lelaki, kerana ini mengisahkan tentang kehidupan Kisha. Okay. Sedikit sebanyak saya akan membacakan tentang dia punya sinopsis. Kisha, wanita moden yang confident dan bahagia dengan kerjaya dan kehidupan sosialnya, berumur 40 tahun dan masih bujang. Ibunya di kampung menjodohkannya dengan seseorang duda bergelar imam, tapi minatnya lebih cenderung kepada anak muda berusia 25 tahun bernama Azril yang bekerja di pejabat yang sama. Tapi Kisha kadang impulsif. Tanpa disedari, dia telah menerima undangan dari seseorang datuk untuk dikeluar berhibur di karaoke. Dari situ mereka akhirnya terlanjur. Apakah kecuaian Kisha itu dapat dirasakan atau ada impak terjadi dalam jangka hayat nanti? Cougar tidak seganas mamalia yang memburu dia rimba, tapi jika dicabar tanpa segan silu, dia akan mengaum dan mencakar. Jadi itu adalah sedikit sebanyak sinopsis tentang Cougar. Secara rangkumnya, dia adalah mengisahkan tentang Kisha, seorang andartu, anak dara tua yang sukakan anak muda iaitu Azril, 25 tahun, yang bekerja bersama di pejabatnya, tetapi telah dihalang oleh keluarga kerana keluarga inginkan imam di kampungnya untuk berkahwin dengannya. Tapi dia tidak mahu. Tapi akhirnya dia berkahwin juga. Jadi kita cerita tentang plot. Okay, ini adalah plot. Cougar ini adalah plot yang ringkas ataupun plot yang biasa kita lihat pada novel ataupun cerpen. So ini adalah Freytag Pyramid daripada pembelajaran saya dalam teater. Ini adalah Freytag Pyramid. Ia bermula dengan pengenalan watak dan beralih kepada pembinaan cerita ataupun build up dalam berbahasa Inggeris. Kemudian kita akan pergi ke climax, kita akan pergi ke peleraian, dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pengenalan watak di dalam cerita ini, dia menceritakan tentang Kisha yang keseorangan, tentang Kisha yang hanya tahu bekerja, tidak tahu bercinta, dan dia berjumpa dengan Azril, dan pengenalan watak kepada Azril pula. Jadi itu adalah pengenalan watak yang biasa digunakan di dalam novel dan juga digunakan di dalam novel ini. Kemudian pembinaan cerita ataupun build up, dia sulamkan dengan percintaan Azril dengan Kisha. Tentang Kisha digugat oleh seorang lelaki tua bernama Abang Mike. So climaxnya adalah dia terpaksa berkahwin dengan imam tersebut, iaitu imam bernama Yusri. Maaf silap, imam itu bernama Razif. Dan kemudian ada banyak pelbagai climax dan konflik di sudut tu, iaitu dia terpaksa berkahwin dengan Razif. Kemudian dia baru dapat tahu Razif ialah seorang kaki pukul, kaki baran. Kemudian dia bercinta pula dengan Yusri di kampung, skandal bersama. Dia membuat satu skandal gelap bersama Yusri, iaitu rakan sekerjanya di kedai di kampung, tanpa pengetahuan Razif, iaitu isterinya, suaminya. Jadi di situ klimaksnya. Jadi
Peleraiannya adalah apabila Kisha memberanikan diri memberitahu semua orang kampung tentang perangai sebenar Razif, iaitu seorang lelaki yang psycho, yang selalu mengurung, memukul tanpa ada sebab dan musabab yang sebenar. Jadi apabila peleraian itu di situ, kesimpulannya di sini kesimpulannya ada setengah novel yang menggunakan kesimpulan yang terus menceritakan kesemua kesimpulan. Tetapi daripada pelbagai ending yang saya belajar, penutup untuk cerita ini adalah bahasa pelajarnya ialah cliffhanging ending, iaitu penutup yang mempunyai jurang ataupun cliffhanging, iaitu membuat kita tertanya-tanya. Tujuan penulis menggunakan cliffhanging ending adalah untuk mengeluarkan cerita yang kedua, kerana cerita ini mempunyai sambungan, iaitu Kuga 2. Jadi disebabkan itu penulis menggunakan cliffhanging ending. Jadi persoalan-persoalan yang muncul di dalam cerita ini adalah persoalan tentang anak yang tidak mendapat kasih sayang ibu bapa, persoalan tentang orang yang hidup di bandar, dan persoalan tentang pemikiran orang yang hidup di kampung, persoalan tentang percintaan yang tidak jelas, dan latar di dalam cerita ini, latar tempatnya adalah di Kuala Lumpur dan juga di Pahang, di Pahang. Jadi latar masyarakat pula, masyarakat yang suka menyebut hal orang lain, latar masyarakat yang tidak tahu erti rasional di dalam kehidupan, latar masyarakat tentang seseorang yang mencari cinta. Jadi ada pelbagai persoalan latar masyarakat di dalam ini. Apa yang saya gemar tentang buku ini adalah dia menunjukkan situasi berapa tertekannya seseorang yang dipaksa untuk berkahwin, dan perkahwinan itu bukanlah satu keperluan untuknya. Apabila kita memaksa seseorang membuat sesuatu yang bukan satu keperluan kepada dia, maka akan ada komplikasi di situ, akan ada pelbagai komplikasi, iaitu memberontak, tidak melakukan itu dengan sebaik mungkin. Adakah dia dah bersedia untuk berkahwin? Kita yang tahu adakah kita bersedia, dan bukannya orang lain yang menentukan segala apa untuk kita. Jadi itu adalah super objektif di dalam Kuga ini. Dan objektif-objektifnya lain adalah untuk mengkritik pemikiran orang kampung, cara kehidupan bebas orang bandar, betapa liarnya orang bandar. Itu adalah kritikan-kritikan yang jelas dikeluarkan oleh Syaz Johar di dalam buku ini. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih.